mana? Bal la yumathilu la. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Apa tak keluar ni? Keluar tak? Suara keluar, gambar keluar tak? Ada gambar kitab? Boleh gerak kitab dah. Sini dah ada sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ada tak ada? Ada. Sebab kat Ana ada keluar ni, buat apa ni? Sambung pada muka yang ke-82. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darain amin. Thumma qala rahimahullah bal la yumathilu mawjudan wa la yumathiluhu mawjudun wa laysa kamithlihi syai'un wa huwa wala huwa mithlu syai'in. Bahkan Allah tidak menyamai sesuatu maujud yang lain. Maujud yang ni maujud selainnya. Makhluk lah. Wala yumathiluhu maujudun, tidak menyamai akannya oleh maujud selainnya. Dia tidak menyamai yang lain daripadanya, makhluk, dan tidak ada makhluk yang menyamai. Jadi mumatsalah itu daripada dua belah pihak. Penafian mumatsalah itu daripada dua belah pihak. Allah tak menyamai makhluk, makhluk pun tidak menyamai Allah. Walaysa kamithlihi syai'un. Kemudian dia buat datang dengan ayat Quran. Tidak sama dengan yang serupa dengannya sesuatu pun. Al-kaf bermakna al-mithil. Wal-mithlu huwa al-mithil. Mubalaghah. Didatangkan dua adat. Dua adat di sini sebagai mubalaghatan fi nafyil mithliyah. Supaya nak menegaskan lagi pada penafian ada penyerupaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala huwa mithlu syai'in, dan tiadalah Tuhan serupa dengan sesuatu. Yakni menghendaki oleh musannif annal mithla wasyibha muntafin anhu ta'ala. Penyerupaan dan persamaan itu ternafi daripada Tuhan bikulli wajhin, dengan setiap wajah, setiap aspek, tidak sama sekali. Jadi didatangkan al-mithl dengan syib. Kalau dalam kitab-kitab yang hasyiah-hasyiah, biasa dia akan datangkanlah perbincangan tentang tiga istilah yang lebih kurang maknanya, iaitu apa dia? Mathil, syabih, dan juga dengan nazir. Al-mithlu ataupun al-mathil, al-mumathalah fi jami'il wujuh. Al-syabih, al-mumathalah fi aktsaril wujuh. An-nazir, al-mumathalah walau fi wajhin wahidin. Jadi mathil tu atau yang serupa tu, bila sebut mithlun, ialah serupa ni pada di sisi ulama yang membezakanlah antara tiga istilah tu. Mana bila mathil ni makna penyerupaan dari semua aspek dipanggil mithil. Mathil, hadza mathilu hadza. Pen ini seumpama air ni seumpama air satu lagi. Mathil. Kalau penyerupaan pada kebanyakan wajah dipanggil sebagai syabih. Al-mumathalah fi aktsaril wujuh. Itu panggil syabih. Ini serupa dengan satu lagi. Nazir pula ialah al-mumathalah walau fi wajhin wahid. Serupa walaupun satu aspek, satu wajah. Dinama sebagai nazir.
Okay. Kalau ada isu teknikal tak keluar gambar suara, tolong maklum dalam ruangan komen. Jadi di sini kataan mithil dan syabih seakan memberi makna yang lebih kurang lah. Apa-apa pun yang nak disebut di sini, penyerupaan itu muntafin anhu ta'ala bikulli wajhin. Ternafi daripada Allah pada setiap wajah. Qala Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, berkata Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, "Lau ashbaha ta'ala khalqahu lam yakhlu an yushbihahum bikulli wajhin." Kalau menyamai Tuhan akan makhluknya, maka tidak sunyi Tuhan sama ada menyamai mereka pada setiap aspek, setiap wajah. Andai kata Tuhan menyamai makhluk, jadi andai yang pertamanya bahawa dia menyamai pada setiap aspek. Fakana yakunu hadithan mithlahum, maka jadilah Tuhan itu seumpama mereka. Dia serupalah. Au min ba'dil jihati, atau menyamai ayushbihahum min ba'dil jihat, menyamai pada sebahagian aspek, sebahagian sudut. Fayakunu hadithan min tilkal jihah, maka ketika itu baharulah Tuhan daripada aspek tersebut. Katakanlah dia tidak menyamai semua aspek, tapi menyamai pada sebahagian aspek, maka dia baharu pada sebahagian aspek. Dia menyamai pada dua sifat, maka dia baharu pada sifat tersebut. Lianna jami'a jihatil alam hadithun, kerana setiap aspek, setiap sudut alam ini baharu belaka. Setiap aspek kewujudan alam ini semuanya baharu. Wa huwa ta'ala qadimun, walhal Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu qadim, sedia, baqin, kekal, munazzahun an simatil huduth, maha suci daripada tanda-tanda baharu, maha suci daripada alamatil huduth, daripada tanda baharu. Wa imamul haramain, dan kata Imam Haramain, man itma'anna fikruhu ila nafyil mahdi fahuwa mu'attilun. Barang siapa yang pemikirannya rasa tenang, ataupun dia tenang pemikirannya. Itma'anna fikruhu maksudnya tenang pemikiran, maksudnya beriktikad lah. Dia iktikadkan pemikirannya kepada nafi semata-mata. An-nafyil mahdi, penafian yang mutlak, fahuwa mu'attilun, maka orang ni mu'attil. Kalau pada ketuhanan, di sisi dia, dia berpandangan atau tenang akidah dan pemikirannya kepada penafian. Tuhan tidak tinggi, sebab tinggi ni mustahil. Tuhan tak boleh dilihat. Tuhan tak ada pendengaran, sebab pendengaran ni makhluk ada juga. Penafian mahdil nafi, an-nafyil mahdi, maka orang itu mu'attil. Dia akan membawa kepada menafikan sifat. Nafi istiwa, nafi ulu. Wa huwa madhhabud dahriyah, dan itulah madhhab dahriyah. Madhhab dahriyah, golongan yang mengatakan bahawa alam ini akan dia terjadi sendiri dan musnahnya dengan musnahnya berlalunya masa. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dalam Quran Tuhan sebut, tidak adalah kehidupan kita kecuali kita hidup dan mati, dan tidak mematikan kita kecuali dengan berlalunya masa. Habis masa mati ya. Maka dia akan membawa kepada penafian. Tuhan, Tuhan mana ada? Nampak tak? Dia menafikan segala perkara dari kewujudan Tuhan dan seumpamanya.
Wa man itma'anna fikruhu ila mawjudin intaha ilaihi fikruhu fahuwa mujassimun. Barang siapa yang tenang fikiran akalnya kepada mempercayai adanya maujud, suatu maujud yang intaha ilaihi fikruhu, ay yantahil fikruhu ilaih, yang boleh sampai kepadanya akal fikiran, boleh difikir akal, boleh digambarkan oleh akal, fahuwa mujassim, maka orang ni mujassim. Siapa yang iktikad ada Tuhan yang maujud, yang mana Tuhan yang maujud ini akal dia boleh gambar dan boleh bayangkan, orang ni mujassim. Sebab benda yang dia gambar dalam akal tu tentulah benda jasad. Benda yang terjasad, benda yang makhluk. Wa huwa madhhabul hasyawiyah. Ini mazhab golongan hasyawiyah. Hasyawiyah ni golongan mujassimah lah. Dipanggil hasyawiyah kerana mereka ini dihalau, dipulaukan, duduk di tepi-tepi, bahagian tepi-tepi. Hasywi, majlis. Duduk tengah orang halau dia, duduk di bahagian tepi-tepi. Wa man yatma'anna fikruhu ila mawjudin ajaza an idraki haqiqatihi fahuwa muwahhidun. Barang siapa yang tenang fikiran dan akalnya beriman kepada suatu maujud yang lemah daripada memahami hakikatnya, maka orang itulah muwahhid. Orang itulah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, berkata Dhunnun al-Misri rahimahullah, at-tauhidu an ta'lama anna qudratallahi fil asya'i bila mizajin. Kamu tahu, tauhid itu bahawa kamu mengetahui bahawa kudrat Allah pada mengadakan setiap perkara itu bila mizajin, tanpa ada bahan. Mizaj ni percampuran bahan, amzijah. Tanpa dengan ada bahan-bahan dan alat-alat campur. Kita buat ni, kita adung. Buat bangunan, buat konkrit, adung, seming. Tak. Allah kudratnya, dia buat perkara tanpa ada bantuan alat-alat dan juga bahan-bahan. Campuran. Mizaj maknanya campuran. Wasun'ahu lil asya'i ta'lam anna sun'ahu. Wasun'ahu lil asya'i bila ilaj. Dan penciptaan Tuhan bagi sekalian perkara itu bila ilaj, tanpa ada proses. Ilah ni mu'alajah. Tuhan buat dengan makna Tuhan terpaksa tunggu proses, buat secara macam kita lah, nak buat satu kena buat dengan ada prosesnya, ilaj. Wa illata kulli syai'in, illah bagi setiap kewujudan, setiap perkara itu, sun'uhu, ialah penciptaan Tuhan. Apa maksud? Bukan ada yang lain daripada itu. Illah pada penciptaan setiap sesuatu ialah penciptaan itu sendiri. Bukan ada illah atau sesuatu benda lain, tak ada lah. Dia guna kalimah illah tu sebagai syakalah kepada golongan falsafah lah tu. Wala illata li sun'ihi, dan tidak ada illah, sebab ataupun pendesak bagi perbuatan. Kerana apa? Kerana sun'ihi, perbuatan Tuhan itu semata-mata dengan kehendak Tuhan. Tidak ada illah lain yang mendorong atau mendesak kehendak Tuhan untuk buat sesuatu atas kehendak dia. Walaysa fis samawatil ula, tidak ada pada langit-langit yang tinggi. Wala fil ardinas sufla, ataupun bumi yang rendah. Mudabbirun ghairullah, tidak ada yang mentadbir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika. Dan setiap apa yang terlintas dalam akal kamu, maka Allah tentunya menyalahi demikian itu. Kenapa? Kerana akal manusia ini, dia punya sistem atau cara dia berfikir, cara dia menggambarkan, mengkhayalkan, dia tidak akan khayal kecuali benda yang pernah dia lihat
ataupun yang dia lihat serupanya. Benda yang pernah dia lihat, dia boleh khayal lah. Benda yang tak pernah dia lihat atau terfikir ataupun lihat serupanya, dia tak mampu nak bayang. Dia tak mampu nak bayang. Contoh orang sebut, orang tak pernah kenal satu jenis kuih. Kenal warabat, kenal tak? Kenal warabat, benda kuih. Kul washkur. Buat atau makan. Tak. Benda lagi. Ishbulbul tahulah tak? Tahu? Ishbulbul. Tak tahu? Benda orang tak pernah dengar, dia boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Kalau orang tak pernah dengar satu masakan, dia tak boleh bayang. Makdus. Pernah dengar? Benda makdus. Tak tahu. Bila dengar? Baru anda sebut kan? Kenal makdus? Tahu? Boleh bayang tak apa? Makdus kenal tak? Orang kuih. Kuih makan air tak? Tak tak? Tahu. Jadi orang tak pernah dengar, dia bayang, dia rekalah benda yang terbayang. Jadi dia akan cuba ambil gambaran, khayalan tu daripada benda yang pernah dia nampak. Sama ada benda tu ada sungguh ataupun tak ada tapi ada yang serupanya. Cara gambarkan naga ataupun gambarkan dinosaur, naga tak macam mana? Tak pernah nampak pun dinosaur ataupun naga hidup tapi dia boleh buat gambarkan kepala benda, badan ular, ada sisi, nampak tak? Ada tanduk, benda tanduk tu ular tu dia akal manusia ni dia ada kemahiran untuk tarkib surah, untuk susun gambaran-gambaran menjadi rupa, hatta rupa yang tak ada pada alam nyata pun boleh. Nampak tak? Tapi kalau kita asingkan sesuatu yang digambarkan tu, pasti sebenarnya ada yang menyerupainya pada alam nyata ni. Kerana itulah benar sungguhlah bila ulama kata setiap yang terlintas dalam fikiran itu pasti Tuhan menyalahi. Ada tak? Sebab dia terlintas, walaupun benda tu kita khayal benda begitu hebat, sebenarnya apa yang kita khayal tu tak lain daripada benda pengalaman ataupun benda yang pernah kita nampak atau nampak yang serupanya, atau kita ejah dan susun balik jadi rupa yang berbeza, tetap masih kita dianggap benda itu ada penyerupaan dengan apa yang ada pada alam nyata. Nampak? Intaha. Habis. Falmithliyatu, maka penyerupaan itu muntafiyatun an wasfihi ta'ala, ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat Tuhan. Bintifa'il jauhariyati wal aradiyah. Macam mana ternafi? Dengan ternafinya keadaan Tuhan tu jauhar dan keadaan Tuhan tu arad. Bintifa'il jauhariyah ay kaunihi jauharan wal aradiyah ay kaunihi aradan. Bila kita nafikan jauhariyah, Tuhan itu bukan daripada jauhar, wal aradiyah, bukan daripada arad, maka ternafilah mithliyah. Kerana apa? Kerana alam ini sama ada jauhar atau arad saja. Idh laisa fil alami ghairuhuma, kerana tidak ada wujud pada alam ni selain daripada keduanya. Kama qamat alaihil barahinu, sebagaimana datang ditegakkan atasnya oleh dalil-dalil burhan. Wallahu a'lam. Wa qawluhu, jadi nafi tu nafi apa nama ni? Bila kita kata mukhalafah itu nafyul jauhari jauhariyah wal al-aradiyah wa lawazimuhuma. Menafikan keadaan Tuhan tu jauhar dan juga arad, wa lawazimuhuma, walawazimihima, dan menafikan yang melazimi bagi jauhar dan arad. Wa qawluhu wa laysa kamithlihi syai'un,
wala huwa mithlu syai', tidak menyamainya sesuatu dan tiada dia Tuhan menyamai sesuatu. Isyaratun ila qawlihi, ini kalam Imam Ghazali ini mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai', tidak menyamainya sesuatu. Qila, kata pandangan pada tafsiran ayat ini, al-muradu laisa mithluhu syai'an. Ini dibincang tentang tafsir ayat ini pada masalah kaf dan mithil. Ka tu makna tashbih dah, mithil pun makna tashbih dah. Laisa kamithli syai', jadi pandangan sebahagian mengatakan muradnya laisa mithluhu syai', tiada serupanya sesuatu. Maka kaf itu zaidatun, kaf itu kah zaidah. Zaidah dari segi nahwu, tapi ayat Quran kita dah i'rab sebagai zaidah, dia panggil apa? Silah. Kah itu harfus silah. Sebagai ta'adduban ma'a kitabillah, kita tak panggil lah zaidah. Tapi dari segi i'rabnya, dalam kalam bahasa Arab dipanggil macam zaidah lah. Tapi Quran panggil silah. Litakidin nafi, didatangkan tu tujuan apa? Litakidin nafi, untuk mentakkidkan penafian. Jadi maknanya laisa mithlu syai'. Wa qila, ada sebahagian mengatakan lamma kana syabihu yaqa'u bi dhikril mithli wa bi kafit tashbihi ata biha fin nafi liyakuna ablagha. Dan apabila tashbih itu yaqa'u bi dhikril mithli, berlaku penyerupaan tu dengan menyebut mithil, wa bi kafit tashbihi, dan berlaku dengan adanya kaf tashbih itu. Nah, jadi tashbih itu, kita nak tashbih itu, kita boleh sebut misil. Zaidun mithlul qamar. Ataupun dengan kaf tashbih, Zaidun kal qamar. Boleh kan? Ada tu syabah kan? Ada wajhu syabah. Ada tu tashbih. Ada tashbih dia, kaf boleh, mithil boleh. Jadi apabila tashbih itu berlaku dengan menyebut mithil, Zaidun mithlul qamar, ataupun kaf tashbih Zaidun kal qamar, ata biha fin nafi, maka mendatangkan dengannya dengan kaf tak serta misil sekaligus, fin nafi, pada penafian, liyakuna ablagha, supaya menjadi lebih mubalaghah, lebih bersangatan pada menafi tashbih. Waqila, ada yang menafsirkan laisa kamithlihi syai'un tu allau quddira lahu mithlun, andai kata, jika diandaikan bagi Tuhan tu ada mithil, wala mithla lahu, maka tiada yang menyerupai bagi seumpamanya. Faham tak? Lau quddira lahu mithlun, kalau diandaikan lahu lillah, jaga domir, ada bagi Tuhan tu mithil, ada bagi Tuhan tu misil, andai kata ada baginya mislun, wala mithla lahu, maka tidak ada yang menyerupai bagi yang serupa dengan misilnya, maka tidak ada penyerupaan bagi misilnya langsung. Jadi faham tak? Hak serupa dengan seumpama Tuhan pun tak ada. Dah? Serupa dengan Tuhan. Hak serupa dengan Tuhan pun tak ada. Apa tak? Jadi menyerupai serupa Tuhan tu lagilah tak ada. Apa? Jadi dia kata sini, tu kata in lau quddira, ni salah satu wajah pada penafsiran ayat inilah. Laisa kamithlihi syai'un, tiada yang sama yang serupa dengannya. Sama hak serupa dengan dia sesuatu. Dak serupa dengan dia ada tak? Tak ada. Hak sama dengan serupanya lagi tak ada.
Wala mithlalahu, maka tidak ada yang menyerupai bagi serupa Tuhan. Macam ginilah penafian dengan contoh kata Zaid. Zaidun la yasriq. Zaid ni tak akan mencuri. Zaidun la yasriq. Zaid ni bukan orang yang mencuri. Mana mubalaghah bila kita kata mithlu Zaidin la yasriq. Seumpama orang macam seumpama Zaid ni tak akan curi. Lagi mubalaghah. Tak. Penafian tu berlaku pada mithlu. Yang seumpama dengan Zaid pun takkan curi. Bila yang serupa dengan Zaid takkan curi. Zaid lagi nak curi ya. Yang serupa dengan Zaid pun, kalau ada orang serupa perangai dengan Zaid takkan curi. Zaid ni lagi jauh lah nak curi. Mithlu Zaidin la yasriq. Orang seumpama Zaid tak mencuri. Apatah lagi diri Zaid itu. Fahuwa ablahu fin nafi. Maka itu lebih mubalaghah. Lebih kuat pada penafian. Waqila, ada dikatakan penafsiran ayat ini ghairuhu, selain daripada itu, mimma yaqtadit tanziha, daripada perkara yang memberi erti menyucikan Allah, wa nafyat tashbiha, dan menafikan penyerupaan. Wa qad qala ba'dul masyayikh, sungguh telah berkata sebahagian para ulama, al-haqqu ta'ala munazzahun 'anit tanzih. Allah Ta'ala itu maha suci, dia daripada disucikan. Dia tu telah suci, telah maha suci dia daripada penyucian. Tak perlu kita menyucikan Tuhan pun. Allah tu maha suci daripada tanzih. Fa kaifa yusharu ilaihi bitashbih. Maka bagaimana diisyaratkan kepadanya dengan tashbih? Maka pentashbihan itu tidak berlaku pada diri Tuhan. Berlaku pada mislu. Pada diri misil. Faham? Laisa kamithlihi syai'. Sama macam ni. Cuma ini masyayikh apa ni, ahlillah, ahli sufi ni, kerana diri Tuhan itu maha suci daripada perlu kepada tanzih, fa kaifa yusharu ilaihi bitashbih, maka bagaimanakah boleh diisyaratkan Tuhan kepada ada penyerupaan? Bila begitu, kerana itu Tuhan, bila penafian tashbih itu dinafikan pada mislillah, laisa kamithlihi, bukan pada diri Tuhan. Kerana diri Tuhan, dia telah sedia maha suci daripada tanzih. Nampak? Faham tak? Okay. Laisa kamithlihi syai'. Wa su'ila ba'duhum 'anillahi ta'ala, dan ditanya sebahagian ulama tentang Allah Ta'ala. Faqala, in sa'alta an dhatihi, jika kamu bertanya tentang zatnya, falaisa kamithlihi syai', maka tidak ada yang serupa dengannya sesuatu. Wa in sa'alta an sifatihi, kalau kau tanya tentang sifatnya, fahuwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Tuhan itu satu, Tuhan itu tempat pergantungan, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada baginya sesuatu pun yang menyamai. Wa in sa'alta an asma'ihi, kalau engkau tanya tentang nama-namanya, maka huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Tuhan yang tiada Tuhan kecualinya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Wa huwar rahmanur rahim. Surah Hasyr. Belakang tu kan banyak disebut nama-nama Tuhan kan. Wa in sa'alta an af'alihi, kalau engkau tanya tentang perbuatan Tuhan, maka kulla yaumin huwa fi sya'n, maka Tuhan, dia pada setiap hari, dia fi sya'nin, pada keadaan. Apa maksud keadaan? Dia menzahirkan apa yang ditentukan daripada ketentuan. Kulla yaumin, pada setiap hari, huwa, dia Tuhan, fi sya'nin, pada keadaan. Apa keadaannya? Dia menzahirkan apa yang telah ditentukan. Ini kisah yang masyhur lalu dalam kitab-kitab Syiah sebut kan. Ibnu Syajari.
Satu hari dia mengajar, tiba-tiba ada orang tanya kepada Ibnu Syajari. Kata Syekh, ma fa'ala rabbukal an? Apa Tuhan kamu buat hari ini? Tuhan buat apa hari ini? Ha. Jadi nak jawab kan ni? Nak jawab lah. Buat apa tak tahu. Maka zahaba mahmuman. Dia pun balik dalam keadaan gundah apa ni? Gundah gulita. Gundah dan juga gundah gulana. Gundah gulana. Sedih kerana tidak apa? Tidak dapat. Tak boleh nak selesaikan jawapan. Dan dia pun sendiri jadi terfikir-fikir. Macam mana jawapannya? Maka dia bermimpi. Berjumpa dengan Nabi SAW. Tanya tentang apa bila dia menafsirkan ayat inilah. Dia sampai pada surah Rahman ni. Dia baca, kulla yawmin huwa fi sya'n. Dan ada orang dalam satu majlis dia tu tanya, ma sya'nu rabbukal an? Tuhan kamu buat apa sekarang? Tak boleh nak jawab lah dia. Dia pun kerana sedih itu bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Maka dia tanya pada Nabi SAW. Nabi pun kata, jika orang itu akan datang esok dan dia akan tanya lagi soalan. Itu sebenarnya ialah Khidir. Tanya kepada kamu soalan. Nabi Khidir tanya tu. Maka jawab kepadanya. Huwa fi sya'n syu'unun yubdiha wala yabtadi biha. Rafa'a biha aqwaman wa yada'u akharin. Jawab kepada dia. Syu'unun. Allah pada setiap hari dalam keadaan. Apa dia sya'nullah? Apa keadaan Tuhan? Jawab, syu'unun yubdiha. Keadaan-keadaan yang Tuhan zahirkan dan nyatakan berlaku pada alam. Itu perbuatan Tuhan. Tuhan buat benda, Tuhan menzahirkan apa yang ditentukan. Wala yang telah ditentukan sejak azali. Apa yang Tuhan buat sekarang ni? Ialah Tuhan menzahirkan apa yang ditentukan. Itu apa? Orang tanya Tuhan buat benda sekarang. Tuhan menzahirkan apa yang ditentukan. Antaranya soalan awak tanya tu. Soalan awak tanya tu. Perbuatan Tuhan. Tuhan menzahirkan perkara-perkara yang telah ditentukan. Wala ya bertadi biha. Dan bukan dia baru tahu atau baru buat. Ini menolak bagi pandangan al-bada'. Yang kata Tuhan tu hanya tahu lepas baru buat. Lepas berlaku baru tahu. Tak. Apa yang berlaku itu ialah benda yang Tuhan dah tentukan. Tuhan hanya menzahirkan sahaja apa yang telah ditetapkan sejak azali. Yarfa'u biha aqwaman wa yada'u akharin. Dengan inilah, dengan isu berkaitan qada dan qadar inilah Allah Ta'ala mengangkat sebahagian golongan yang beriman di kalangan ahli sunnah, wa yada'u akharin, dan Tuhan menghina dan menjatuhkan kumpulan lain di kalangan ahli bid'ah yang tidak beriman dengan masalah qada dan qadar dan sifat Tuhan. Jawab gitu. Esok bila dia mengajar balik, orang tu tanya balik. Orang tu tanya balik. Ma sya'nu rabbikal an? Apa keadaan Tuhan? Dia jawab macam Nabi ajar. Nabi ajar. Lepas jawab tu, orang tanya tu jawab. Salli ala man 'allamak. Wahai Ibnu Syajari, selawatlah kamu ke atas orang ajar kamu. Sama-sama Nabi, tahulah tak. Dia tahu soalan tu Nabi Muhammad bagi. Mu kena selawat kepada orang yang ajar kamu jawapan tu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Macam cerita banyak tu, cerita macam tu banyaklah yang menjadi asas bahawa Nabi Khadir ini masih hidup lah. Nabi Khadir masih hidup. Qala al-Wasiti, berkata al-Wasiti fi qawlihi, laisa kamithlihi syai', tidak menyamai Tuhan sesuatu. Laisa kadzatihi dzatun, tidak menyamai zat Tuhan itu oleh satu zat. Wala kasifatihi sifatun, tidak menyamai sifat Tuhan oleh segala sifat-sifat lain. Wala kasmihi ismun, tidak menyamai nama Tuhan oleh satu nama. Wala, mana? Dah nama Tuhan semua. Nama tak sama tak pada hakikat. Nama tu makna madlulul ismi. Madlul al-ismi. Dah kalau kita tak nama orang Karim, Tuhan pun Karim kan? Nama tu Karim tak. Madlul isim berbeza. Boleh orang tak nama contoh. Tak nama Karim.
Tak nama Rahim. Ya. Dia sama nama Tuhan. Sama. Maksud tidak menyamai nama Tuhan oleh satu nama ni madlulul isim. Apa yang ditunjuk oleh nama tersebut. Kerana sifat hak makhluk ni Rahim makhluk ke Karim makhluk ini itu semua dengan makna baharu, bukan dengan makna mutlak sifat sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ka fi'lihi fi'lun, dan tidak menyamai dengan perbuatan Tuhan oleh satu perbuatan pun. Intaha kalamuhu, habis selesai kalam dia. Wa qad taqaddama bi kamalihi, dan telah terdahulu dengan kesempurnaan dia. Habis. Mabhathu tanzihillah anil jihati wal makan. Perbincangan tentang Maha Suci Tuhan daripada arah dan juga tempat. Anil jihati wal makan. Jadi tengok dalam kitab ini Tuan Syekh tak bincang apa makna jihad, apa makna makan. Sebab uslub ataupun cara huraian kitab ini dengan cara begini. Lebih kepada penukilan dan dengan andaian jihad makan tu benda maklum dah. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Syekhul Islam, ulama-ulama Azhar, dia akan bincang dulu apa makna jihad, apa makna makan. Maka keluarlah pandangan-pandangan di sisi mutakallimin, di sisi ahli falsafah. Nampak? Tapi perbincangan ni dia fokus kepada aspek yang berbeza pula. Jihad makan. Kerana pada umumnya benda ini telah maklum apa maksud jihad, apa maksud makan. Cuma bila berlaku syubhah itu perlu didetailkan pentakrifan jihad dan makan. Lebih-lebih lagi di sisi wahabi dah. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Al-Ghazali, wa annahu la yahudduhu al-miqdaru, dan tidak menghadkannya oleh satu kadar. Tuhan tidak ada satu ketentuan kadar yang menghadkannya. Wala tahwihil aqtaru, dan tidak mengandunginya oleh aqtar. Aqtar ni makna kutrun, maknanya tempat. Tempat-tempat. Tempat tidak mengandunginya, makna dia tidak menduduki tempat. Tempat tidak mengandunginya, makna dia tidak menduduki tempat lah, sama tu. Lazim. Wala tuhitu bihil jihatu, tidak merangkuminya oleh arah, dia tidak mempunyai arah. Wala taktanifuhu samawatu, dan tidak meliputi akannya oleh langit. Tidak meliputi atau menaunginya oleh langit. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali. Lianna tahdida wa taqdira, kerana tahdid, penghadan, menghadkan, mentakdirkan, mengkadar dan menentukan itu min sifatil muhdatsin, daripada sifat-sifat makhluk, benda yang baharu, benda yang dicipta. Wa kadzad dukhulu fi mutahayyizati, demikianlah masuknya dalam mutahayyizat, suatu yang beruang, satu yang beruang, bukan beruang beruang. Ada ruang dan ada kawasan, space, masuk dalam tempat. Wa kadza ad-dukhulu fil mutahayyizat, masuk dalam benda-benda yang mutahayyiz, yang bertempat dan beruang, mengambil ruang. Itu min sifatil muhdatsin. Ad-dukhul fi al-mutahayyizat ay kadza ay min sifatil muhdatsin, termasuk daripada sifat-sifat yang baharu. Fama dzakarahu, dan apa yang disebut oleh Imam Ghazali, nafyun lil jihati, ialah penafian bagi jihah arah, wal makan tempat, wat taqdiri dan kadar, bil haddi wal an, dengan had ketentuan dan juga dengan masa. Wal an makna dengan masa. Bal laisa huwa al wujudal mutlaqa, bahkan dia bukanlah dia wujud yang mutlak, yang tidak, wujud mutlak ni
Kena faham sini Wujud mutlak yang dimaksudkan di sini ialah kewujudan yang tidak ada hakikat. Ha. Bal laisa huwa, bahkan dia al-wujud al-mutlak, wujud yang semata-mata saja, bukan wujud yang fil kharij, yang ada pada hakikat, dan pada wujud fil kharij, bukan wujud mutlak yang hanya faham pada zihn saja. Hak ni aku bila Wahabi bila kita kata Allah ni maujud tu tanpa makan ni, dia anggap kita menyembah syai'un ma'lum. Tak. Mafhum wujud saja tak. Tuhan bukan sekadar mafhum wujud. Tuhan itu maujud. Yang mana wujudnya maujud fil kharij. Ada sungguh ti lah. Wala ainal asya', bukan diri. Bukan diri bagi syai' sesuatu makhluk ini. Walal hurufa, dan bukan huruf. Wala ghaira dhalika, dan bukan selain daripada demikian itu. Mimma yatadhammanu sifatil khalqi, daripada perkara yang merangkumi sifat-sifat makhluk. Kal jihati wal makani, seperti arah dan juga tempat. Fala yuqalu huwa fi makan, maka tidak boleh dikata Tuhan itu ada pada tempat. Wala fi kulli makan, dan tidak boleh juga kata Tuhan pada tiap-tiap tempat. Dia ada pada satu tempat pun tak boleh. Nak kata langit atau atas arah, tak boleh juga. Wala fi kulli makan pun tak boleh juga. Tuhan ada pada setiap tempat pun tak betul juga. Tak ada Asy'ariyah nak kata gitu Wa qalatil karramiyatu wal musyabbihah, dan berkata golongan karramiyah dan musyabbihah. Dia set golongan apa ni? Mujassimah ni. Dia kata huwa fi makani, Tuhan ada pada tempat. Tempat itu huwal arsyu, iaitu arasy. Tuhan ada pada tempat. Mana tempat dia? Di arasy. Bahkan mereka cuba bermain dengan kalimah lagi dan cuba mengelirukan lagi. Kata kami tak kata di arasy, tapi di atas arasy. Tak. Kami tak kata dia ada di arasy. Tuhan tak berhajat pun pada arasy. Tuhan tak duduk pun pada arasy, tapi Tuhan tu di atas arasy. Dia main kalimah lah tu Jangan terpedaya dan termakan dengan apa nama ni, permainan tu. Tetap bila kata dia itu di atas arasy, maka kedudukan arasy ialah di bawah Tuhan. Tak lagi kok. Jihad kok tu. Ta'ala Allahu an qaulihim, maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada perkataan mereka. Wa qalatin najjariyatu, berkata golongan Najjariyah. Ni siapa? Pengikut Husain bin Muhammad An-Najjar. Ini daripada ketua-ketua kelompok Mu'tazilah ni. An-Najjariyah. Huwa fi kulli makan, Tuhan pada setiap tempat. Najjariyah. Bukan Asy'ariyah kata Tuhan ada pada setiap tempat. Wa qalatil Mu'tazilatu bil ilmi la bidzat. Mu'tazilah pula kata Tuhan pada setiap tempat tu dengan ilmu, bukan dengan zat. Jadi sini kenalah pada menisbahkan berada pada tiap tempat tu dengan maksud ilmu Tuhan pada setiap tempat. Tapi Mu'tazilah, sisi Mu'tazilah kan dia menafikan pula wujud yang dapat dilihat tu. Kewujudan Tuhan yang dapat dilihat tu. Salah kat tu. Wa qala ahlul haqqi, berkata ahlul haq, ahli sunnah lah ni. La yuqalu dakhilul alami wala kharijuhu, tidak dikatakan Tuhan itu dalam alam dan luar alam. Ni biasa orang tulis, orang nisbah pada apa ni? Abu Hanifah tak? Barang siapa yang Nabi Muhammad kata la man lam ya'rif anna Allah dakhilal alam aw kharijahu, fahuwa apa? Mubtadi' ke apa? Tak ingat. Siapa yang tidak tahu Tuhan itu dalam alam ke luar alam, maka orang itu dia tak ingatlah. Anda tak ingat. Cuba cari balik. Kufur ke mubtadi' ke, benda disebut.
Jadi Wahabi dia guna hujah ni menunjukkan bahawa dia faham zahir perkataan Abu Hanifah tu. Siapa yang tak tahu Tuhan ada dalam alam keluar alam, orang ini bukan Islam lah, maknanya bukan akidah dia salah lah. Nak kata benda. Orang Islam kena kata Tuhan tu atas arah. Faham tak? Orang Islam kena kata Tuhan tu atas arah. Kalau dia tak tahu Tuhan tu dalam alam keluar alam, maka dia ni tak Islam. Sebab apa? Sebab dia tak ada pegangan pada di mana tempat tu. Dia faham tak tu? Kefahaman yang sebenar. La a'rifu rabbi tu. Man qala la a'rifu rabbi. Mu'ah bagi alhamdulillah. Siapa kata tak silap Abu Hanifah la a'rifu rabbi afis sama' am fil ardi faqad kafar. Siapa yang kata aku tidak tahu Tuhanku di langit ke atau di bumi, orang tu kafir. Berat tu bila sebut kafir. Sebut kufur kufur. Sebab apa? Jadi Wahabi ambil statement ini dengan huraian dia sebab orang ini tidak mengiktikadkan Tuhan di atas arasy. Sebab dia tak tahu Tuhan tu di langit ke di bumi. Tengok, dia alihkan. Okey. Jadi sebenarnya nak khabar apa ni? Kalam ni nak khabar apa ni? Orang yang tidak tahu bahawa Tuhan tu langit di bumi, dia kafir sebab apa? Dia tak tahu ni Tuhan ni jenis bertepat ke tak? Itu maksudnya. Kerana kalau dia masih bertanyakan, dia masih mentasawurkan ada tempat sama ada di langit atau di bumi, kafir lah. Sebab dia menyembah Tuhan yang mana ada kedudukan. Kalau tidak di langit, di bumi. Kalau tidak di bumi, di langit. Maka, itu maksudnya. Nampak? Ayat sama. Tapi penafsiran ataupun cara huraian tu, kalau orang nak hurai cara, Wahabi hurai cara dia pun, kena tapi sebenarnya tak apa kena lah. Dia kena nampak zahir macam betul tapi tidak. Sebab kehendak daripada kalam ini, penafian orang yang tak kenal Tuhan tu di langit atau di bumi. Maksud apa? Pada khayalan dia, pada pemikiran i'tikad dia, Tuhan tu bertempat lagi. Tak tahu tu Tuhan bertempat ke tak tepat. Orang ni kufur lah. Tak tahu tentang menyalahi Tuhan dengan makhluk. Itu maksudnya. Maka tidak dikata Tuhan dalam alam, di luar alam. Tak boleh kata Tuhan ni dalam alam dan tak boleh kata luar alam. Ni jelas ni. Tak boleh la yuqal dakhilul alam. Tuhan tu duduk dalam alam. Tak boleh kata. Wala kharijuhu. Tuhan tu duduk luar alam. Bagaimana kata golongan Wahabi. Tuhan luar pada alam. Di mana? Atas pada arasy. Arasy tu alam. Alam ni akhirnya arasy. Jadi Tuhan berada di luar daripada arasy, atas pada arasy, pada luar alam. Maka dia takwilkan ba'inun an khalqihi dengan makna itu. Kata ahli sunnah tak betul. Tak boleh nak kata dalam alam, luar pun tak boleh juga. Li'anna ad-dukhula wal khuruja innama yutasawwaru fil hadith. Isu senang je. Dalam luar tu je. Isunya dalam luar je. Kalau kata luar alam pun, nampak? Kata luar alam, faham tak maksud luar tu benda? Maksud luar tu faham tak? Itu je. Jadi isunya mereka tak faham perkataan luar tu. Sampai mereka sanggup menyatakan Tuhan tu di luar alam, atas daripada arasy. Li'anna ad-dukhula wal khuruja innama yutasawwaru fil hadithi. Dalam dan luar itu hanya dapat digambarkan pada makhluk. Lituruwil hawadithi alaih, kerana mendatangi perkara baharu di atasnya. Bila kata dalam, tu jelas lah. Tak kata Tuhan dalam alam. Wahabi pun tak ngaku. Yang isunya, syubhahnya Tuhan tu di luar daripada alam, di atas daripada arasy. Macam mana boleh kata itu baharu juga? Kerana hanya ada istilah luar itu apabila ada yang dalam. Betul tak? Luar itu hanya boleh diistilahkan kalau ada benda dalam, ada luar. Ada sesuatu yang menghadkan bahawa ini luar, ini dalam.
Jadi kalau kata hatta di luar alam pun, itu turuwil hawadithi alaih. Mendatangi sifat dan benda baharu di atas Tuhan. Iaitu penisbahan kewujudan Tuhan kepada sesuatu yang baharu, iaitu alam. Alam tu sendiri yang paling luas dan paling akhir makhluk ialah arasy yang meliputi. Dah, itu dah hawadis. Maka menetapkan kewujudan Tuhan pada makhluk, sandarannya pada makhluk, hatta kata luar sekalipun, itu telah menyifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Wa huwa ta'ala munazzahun an zalika, dan Allah Ta'ala maha suci daripada demikian itu. Wa qaulul qaili, dan perkataan orang yang berkata daruratul aqli jazimatun bi anna kulla mawjudin mutamakkinun fi makanin aw halun fihi. Dia kata daruratul aqli ni ini ya. Ayat Asy Sabri ni. Daruratul aqli, akal secara mudahnya, jazimatun, memutuskan, bi anna kulla mawjudin, bahawa setiap benda yang ada, mutamakkinun fi makan, tentu dia menempati pada tempat. Dia kata mudah fikir, akal boleh fikir dah benda yang ada ni mesti bertempat. Setiap benda maujud mesti ada tempat. Tak? Mesti ada tempat. Dia kata duit, contoh ni duit tak ada dalam poket, tak ada dalam bank, tak ada ni. Maknanya tak ada. Au halun fi, atau dia menempati pada tempat. Samalah, mutamakkinun fi makan, au halun fi, atau mendiami atau duduk pada tempat. Perkataan itu jawabuhu, jawapannya anna dzalika hukmul wahmi lil ma'qul syahidi, itu hukum waham, sangkaan akal semata-mata, li ma'qul syahid, pada perkara yang dimakulkan yang dapat dilihat. Jadi kaedah kul maujud mutamakkin itu hukuman andaian kita bila melihat kepada benda wujud yang syahid kita nampak ini. Ya, kita ma'quli syahid, kita fikirkan, kita ta'akulkan kepada benda-benda yang syahid yang kita nampak, makhluk lah. Memanglah begitu. Kerana setiap makhluk yang wujud ini mesti keberadaan dan kewujudannya mesti pada tempat. Halun fi, dia menepati padanya. Tak boleh terima pada akal, daruratul aqli, bahawa makhluk wujud tak ada tempat. Wal haqiqatu khilafuhu, dan hakikat, jadi itu semata-mata waham. Hakikatnya menyalahi demikian. Hakikat sebenar dah boleh nak kata kullu maujud tu. Hukuman kita dengan mengatakan kullu maujud itu mesti mutamakkinun itu tak betul. Hakikatnya menyalahi. Wa fi Hikam Ibn Athaillah, dalam Hikam Ibn Athaillah Sakandari, al-haqqu laysa bimahjubin. Ibn Athaillah kata apa? Al-haq, siapa? Allah Ta'ala. Allah itu sebenarnya tidak terhijab. Wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Hanya yang terhijab itu ialah kamu. Kamu itu yang terhijab daripada melihatnya. Ni ayat makrifat ni. Idlau hajabahu syai'un, kalaulah menghijab akan Allah oleh sesuatu. Kalau ada sesuatu yang menghijab, menutup, mentabiri Allah, la satarahu ma hajabahu, nescaya akan menutupnya, akan meliputinya oleh apa yang menghijabnya. Kalau ada sesuatu yang dapat menghijab Tuhan, maka sesuatu itu akan menutup Tuhan. Walau kana lahu satirun, kalaulah bagi Tuhan itu ada penutup, ada hijab, lakana liwujudihi hasirun, nescaya kewujudan Tuhan tu ada hadnya, ada hasarnya, ada lingkungannya. Kalaulah ada sesuatu dapat menghijab Tuhan, maka tentulah kewujudan itu ada hadnya. Ya? Boleh tutup lah.
Nak tutup apa? Nak tutup ni. Nak tutup ni. Dengar ni kan. Ha. Maka maknanya sesuatu menutup, tentu kewujudan yang mastur itu ada hak dia. Lalu dapat ditutup. Kalau tak boleh tutup, kalau gini, kecil, penutup kecil kan. Ha, ataupun ke mana? Ha, ni. Nak tutup dengan rangang. Tak muat lah. Tak tertutup lah sebab dia lebih besar. Kalau ada sesuatu dapat menutup, maka penutup itu tentu lebih besar. Tak? Kita kata ada sesuatu dapat tutup. Ha. Ada sesuatu dapat lindung. Ni satir. Ha, ini mastur. Maka tentu kewujudan mastur yang terlindung itu ada hak dia sehingga tertutup oleh satir penutup. Ha. Jadi al-haq laisa bimahjub. Tuhan tak sama sekali terhijab dia. Hanya yang terhijab itu kamu. Kamu yang terhijab daripada melihatnya. Idh law hajabahu syai'. Kalau ada sesuatu yang dapat menghijab Tuhan, nescaya akan menutupnya oleh apa yang menghijab tu. Walau kana lahu satirun, kalau Tuhan tu ada yang menutupnya, ada satir, ada penutup yang menutupnya, lakana liwujudihi hasirun. Nescaya wujud Tuhan itu ada had, ada batasnya. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Maka sesuatu yang hasir, menghadkan bagi sesuatu, yang menghadkan bagi sesuatu, satir tadilah, maka fahuwa lahu qahirun. Dia itu menguasai. Kalau ada satu benda yang tutup, maknanya benda itu gagah lah, sampai dapat tutup. Hatta tutup pada ru'yah, pada zuhur sekalipun. Kira gagahlah dia sebab dia dapat menghalang. Dapat. Maka fahuwa lahu qahir. Maka dia itu qahirun lahu, menggagahi dan menguasainya. Bagaimana boleh berlaku gitu? Walhal Tuhan itu wahwal qahiru fawqa ibadi. Walhal Allah lah yang maha menguasai dan menggagahi atas sekalian hamba-Nya. Intaha. Nampak? Jadi ahli sufi dia faham makna akidah dengan makna apa lagi? Makna zauqi lagi. Jadi sebenarnya siapa yang terhijab? Yang terhijabnya kita. Yang terhijabnya kita. Ni boleh ke Syed Mat Ipak, dia boleh takwil kat lain pula ni. Tapi anda malah sebut sini. Kita nak buat ayat dia boleh je. Tapi tak sesuai lah sebab ayat tu sangat keji dan sangat jahat lah pada menafsirkan makna akidah dengan makna yang tak betul pada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala rahimahullah wa annahu mustawin 'ala al-'arsy. Istiwa pula. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.